ini adalah paparan ini adalah seperti dalam buku teks. Cikgu harap suara cikgu jelas dan paparan pun nampak. Boleh seorang tolong respon? Jelas cikgu. Thank you for your response. Okay, so dalam bab 2 kita tengok dulu apa persoalan yang dia tanya. Okay, dia kata apakah itu tekanan cecair, tekanan atmosfera dan tekanan gas. Apakah kesan perubahan tekanan di dalam laut dan tekanan atmosfera ke atas manusia? Okay, dan yang lain-lain lah. Ada pasal tentang prinsip Pascal, prinsip Archimedes dan juga prinsip Bernoulli. Mungkin awak pernah tak tertanya-tanya kenapa orang yang diver kan menyelam tu, kenapa dia kena pakai pakaian yang khas? Tak boleh ke kita pakai baju kurung macam biasa, lepas tu kita pun pergilah menyelam ke dasar lautan. Agak-agaknya kalau kita menyelam pakai baju kurung, menyelam ke dasar laut, agak-agaknya kalau nak timbul balik tu apa akan jadi kat baju kita? Okay. So kenapa penyelam dia mesti ada pakaian yang khas bila dia nak menyelam ke dasar laut? There's a reason, ada reason kat situ yang berkaitan dengan tekanan. Okay, apa yang akan kita belajar pada hari ini? Kita akan belajar ini dia akan pecahkan kepada 6 bahagian, iaitu tekanan cecair, okay, tekanan cecair, tekanan atmosfera, tekanan gas, prinsip Pascal, prinsip Archimedes dan prinsip Bernoulli. Semua ni ada kaitan dengan bendalih, dengan cecair. Okay, gas itu kita pun panggil ia sebagai tekanan bendalih lah, tekanan gas. Okay, tak apa. Yang penting hari ini fokus kita adalah kepada 2.1 iaitu tekanan cecair. Itu adalah fokus kita. So apa kita nak belajar hari ini? Kita nak lihat apa sebenarnya, apakah formula bagi kita nak belajar apakah formula tekanan dalam cecair. Kemudian kita nak cari faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan dalam cecair. Okay, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan dalam cecair. Kemudian yang ketiga, kita nak cuba selesaikan masalah menggunakan formula tekanan cecair. Alright, so mari kita pergi. Okay, sebelum tu, okay, sorry slide cikgu tak berapa menarik sikit hari ni. Tak sempat nak buat yang lebih menarik, so cikgu doodle-doodle je hari ni. Okay, kita back pada apa yang awak dah pernah belajar semasa sains tingkatan 2, iaitu tekanan sama dengan daya perluas. Kalau awak ingat lagi lah. Okay, so tekanan simbolnya P. P itu for pressure. Sama dengan daya adalah F, force. Bahagi dengan luas. So kalau awak lihat, F ini berada di atas. Okay, A kat bawah. Apa hubungannya? Bermaksud apabila daya bertambah, sebab dia dekat atas, bila daya bertambah, maka tekanan juga bertambah. Ini kerana daya berkadar langsung dengan tekanan. So kita take note kat situ, daya dia berkadar langsung dengan tekanan. Semakin bertambah daya, semakin bertambah tekanan. Okey, manakala untuk A ni area lah, luas. Untuk luas, dia dekat bawah, maksudnya dia dibahagi dengan A. Bila dekat bawah, bermaksud pressure ni dia berkadar songsang. Pressure ni dia berkadar songsang dengan dengan luas. Okay? Ataupun cikgu tulis pressure berkadar songsang dengan A, luas. Bermaksud, okay, bila luas permukaan bertambah, contoh luas permukaan bertambah, bila area besar, area bertambah, pressure akan jadi berkurang. Itu adalah hubungan antara daya dengan tekanan
luas dengan tekanan. Jadi kalau kita lihat pada gambar rajah yang cikgu tunjukkan ini, kita ada satu kasut kasut sukan lah ya. Kasut sukan. Contoh, tengok tapak dia. Besar A-nya sini besar. Okey, cuba lihat ni, stiletto ni. Cuba lihat dia punya area dia. Tapak dia. Sangat kecil. Oleh itu, orang yang memakai kasut yang bertumit tinggi, yang mempunyai keluasan yang kecil, pressure dia tinggi. So orang perempuan yang pakai kasut tumit tinggi ni, bila dia pakai je kasut tumit tinggi, dia akan mengenakan tekanan yang sangat tinggi terhadap badannya sebab luas permukaannya sangat kecil. Okay, so itu adalah hubungan antara daya dan luas dengan tekanan. Okay, siapa ingat apakah unit bagi tekanan? Okey, mari kita buktikan daripada persamaan P sama dengan F per A. Okey, kita ambil unit untuk force, unit untuk daya adalah Newton. Manakala unit untuk luas adalah M kuasa 2. Maka unit untuk tekanan ialah Newton per M kuasa 2. Ataupun sebab kita budak-budak fizik, kita bijak. Jadi kita formula unit ni kita M kuasa 2 tu kita bawa naik atas. Nampaklah kita dak fizik kan. Negatif 2. Jadi unit bagi tekanan adalah Newton M negatif 2. Ataupun dia ada nama lain, namanya adalah Pascal, iaitu PA, simbol unitnya. Jadi 1 Newton meter negatif 2 samalah juga dengan 1 Pascal, sama nilainya. Okey. Itu adalah secara ulang kaji balik apakah formula bagi tekanan. Okey, cuba kita tengok contoh. Lelaki Korea ini mempunyai berat 600 Newton. Hitung tekanan ke atas lantai. Okey, soalan ni dia dah bagi berat, iaitu W. Soalan minta kita cari tekanan, di mana kita tahu P sama dengan F bahagi dengan A. Okey, persoalannya sekarang kita tak ada F. Macam mana kita nak cari pressure, tekanan? Okey, F ini sebenarnya samalah juga dengan berat. Berat kan adalah daya graviti, maka samalah juga dengan W per A. Jadi W-nya 600 bahagi dengan A. A-nya area, dia bagi A dia 0.5 M kuasa 2. Okay, so kita nak okay, so kita nak cari, kita nak tekan kalkulator. 600 bagi 0.5. Sekejap ya. Mana kalkulator cikgu? Okay, so kita cikgu nak ni sikit. Nampak macam ni baru senang nak tengok. Okay, so macam mana buat full screen? Full screen dia macam tu Okay, tak apa. Macam ni lah jadinya. Okay, so tekan kalkulator. 600 bahagi dengan 0.5. So jawapannya 1200. Jadi pressure jawapannya sama dengan 1200
8M negatif 2 ataupun Pascal. Okey, sampai situ. Ada tak apa-apa soalan? Tak ada. Okey, good. Okey, terima kasih. So, ini adalah ulang kaji untuk revise balik apa itu tekanan. Okey, sekarang kita nak lihat tekanan dalam cecair. Okey, yang ni cikgu nak lukis semula lah. Okey, so katakanlah kita nak cari tekanan dalam cecair ni. Okey, so kita ada satu, kita tengoklah ya. Okey, kita nak cari tekanan dalam cecair. Okey, ni cecair lah. Ini cecair. Contoh, kita nak cari tekanan yang dikenakan terhadap ikan dalam yang berada dalam air kan. Okey, tapi kita ambil objek lain lah. Okey, katakanlah ni objek yang berada dalam air. Okey. So, cikgu nak besarkan sikit lah. Kejap ya, cikgu groupingkan dia. Cikgu besarkan sikit. Okey, ini situasinya. Situasinya adalah kita mahu mengira, bukan mengira dulu, kita nak terbitkan dulu formula tekanan di dalam cecair. Macam mana nak kira tekanan di dalam cecair? Okey, so ini permukaan air lah. Okey, so ada satu objek, ada satu objek dalam air. So objek ni mempunyai keluasan A. Luasnya A. Okay, so kita nak cari berapa pressure yang dikenakan terhadap terhadap objek ini. Okey, bagaimana nak terbitkan formula tekanan di dalam cecair? Daripada persamaan P, kita tahu tadi yang awal-awal awak dah belajar dulu, pressure sama dengan daya bahagi dengan luas. Okey. Okay. Pressure adalah daya bahagi luas. Okey, kalau nak cari objek dalam cecair ni, macam mana nak kira dia punya daya? Okey, daya kita boleh kira daripada kita samakan dengan, kejap ya. Okey, awak tahu W sama dengan F. Okay, berat samalah juga dengan daya sebab berat adalah daya graviti, iaitu sama dengan mg. Okey, jadi kita masukkan dulu P sama dengan force ni, daya ni sama dengan berat. So kita samakan dengan mg per dengan A. Okey, kita dah dapat dah. Okey, kat situ. Okey, mg per dengan A. Okey, katakanlah objek ini bila dia dah berada dalam satu cecair, dia ada ketumpatannya. So, ingat balik formula bagi ketumpatan. Ketumpatan ialah jisim bahagi dengan apa? Bahagi dengan isi padu. Ketumpatan sama dengan jisim bahagi dengan isi padu. Maka, maka kita boleh kira, bukan kira lagi, kita nak ambil M sahaja. So, dia akan jadi M sama dengan rho V. Okay. So, straight away kita nak masukkan rho V ni dalam persamaan ini. So, P sama dengan M itu adalah rho V. So, kita masukkan rho. Rho tu ketumpatan tau. Rho V G bahagi dengan A. Okay. So, objek yang berada dalam air dia ada ketumpatannya. So kita kembangkan formula, kita dapat A ni pula. Okey. Lepas tu ada satu lagi yang kita nak hubung kaitkan. V dengan A ni, kita boleh dapat formula apa? Formula apa yang menyatakan isi padu bahagi dengan luas. Okey, untuk memudahkan kita buat macam ni. Isi padu, awak ingat isi padu adalah M kuasa 3 kan? Panjang, darab lebar, darab tinggi. So M kuasa 3 bahagi dengan A. A itu area. Area adalah M kuasa 2.
M kuasa 2. Jadi bila kita potong-potong, dia akan tinggal M. M meter. So maksudnya dapat panjang lah. Okey, tapi dalam situasi tekanan dalam cecair, kita tak kira lah panjang. Kita kira sebagai H. H itu adalah kedalaman objek. Kedalaman yang diambil daripada permukaan air. Dia mesti daripada. Jadi sekarang kita nak tahu juga apakah faktor yang mempengaruhi tekanan cecair. Jika awak lihat persamaan ini, awak bezakan dengan tadi, P tadi sama dengan F per A. Dia ada per pula. Okey, tapi untuk cecair tak ada, semuanya ke atas. Bermaksud semuanya, kalau kita kira hubungannya, semuanya adalah berkadar langsung dengan pressure. Apa maksudnya? Maksudnya bila ketumpatan cecair bertambah, maka pressure atau tekanan pun bertambah. Bila pecutan graviti bertambah, pressure pun bertambah. Bila kedalaman bertambah, maka pressure pun bertambah. Itu adalah hubungannya. Okey? So cikgu ulang balik, awak akan lihat formula tekanan cecair semua duduk atas. Tak ada per dah. Oleh itu, kesemua ini berkadar langsung dengan pressure. Bermaksud, bila ketumpatan bertambah, apabila ketumpatan bertambah, maka pressure pun bertambah. Apabila kedalaman bertambah, pressure pun bertambah. Okey? Jadi, jika awak lihat dekat buku, dia ada tunjuk satu gambar. Mana gambar ni tadi? Gambar. Okey. Ini adalah gambar dalam empangan. Okey. Ini adalah gambar dalam empangan. Empangan air lah. So, kalau awak lihat, dia memang empangan ni dalam ni, dia kena korek dalam sangat. Okey. Nampak tak sini aliran air dia? Sangat laju aliran airnya. Jadi kenapa airnya sangat laju, aliran air sangat laju? Sebab tekanan dekat bahagian dasar empangan sangat tinggi. Okey, jadi kita pergi balik pada slide sini. Okey, kita nak cerita pasal empangan sekejap. Empangan ni, okey, ni empangan ni kan air. Okey, air empangan. Okey, empangan dia kalau dia bina, dia sini adalah dia punya konkrit lah. Ni konkrit. Dia punya batu-batu lah. Nak bina dia. Ni air. Ni air. Ni kawasan air. Ni empangan Kalau awak fikir balik, kenapa agaknya dekat kawasan bawah ni, dia mesti, dia letak konkrit yang lebih besar, lebih luas ni sini. Okey, sebab makin bertambah kedalaman, pressure akan makin tinggi. Pressure makin tinggi. Bila pressure tinggi, kalaulah dia bina macam ni, kalaulah dia bina empangan macam ni je. Ni air, okay, empangan, lepas tu dia buat macam ni. Awak rasa apa akan jadi kalau dia buat empangan macam ni? Dia tak bina konkrit dia buat macam ni. Apa awak rasa? Apa akan jadi kat kawasan ini? Boleh seorang respon. Apa awak rasa? Yes, good. Dia akan pecah. Sebab makin bertambah kedalaman, pressure dia makin tinggi. So boleh pecah. Sebab itulah bila membina empangan, dia akan konkrit tu dekat bahagian bawah tu dia akan lagi besar, lagi banyaklah konkritnya. Dia nak tahan daripada empangan itu pecah. Berbalik juga pada persoalan tadi, bila kita kita nak jadi penyelam, seorang penyelam, katakanlah ini dasar laut. Ni laut, okey. Dasar laut, dia nak menyelam ni. Macam mana nak lukis penyelam ya? Ni badan dia, ni kaki dia. Ni penyu tu cik. Penyu. Alah, korang imagine ni orang tau. Jap ni macam penyu kan. Jap kita ambil dia punya tong gas kat sini, ada tong gas. Nek. Lepas tu ni orang. Ini orang.
Ini orang. Okey. Dia bila nak menyelam dia mesti makin ke dalam dasar laut lah. So dia mesti pakai satu pakaian khas. Pakaian khas untuk penyelam, untuk seorang diver. So berbalik pada soalan cikgu yang awal tadi, apa jadi kalau you pakai baju kurung ke baju Melayu ke kan? You pandai menyelam, you pun menyelam lah dekat dasar laut. Apa jadi nanti bila awak nak timbul balik, awak akan timbul dengan keadaan tidak berbaju sebab baju awak semua koyak. Sebab semakin bertambah kedalaman, pressure dia bertambah. So baju awak pun koyak. Sebab itulah seorang penyelam dia kena pakai pakaian yang khas bila dia nak masuk menyelam. Okay? Alright. So kita dah pergi pada formulanya. Okay, sekarang so apa faktornya? Faktor yang mempengaruhi tekanan cecair, faktornya adalah faktor ketumpatan dan juga faktor kedalaman. Okay, sekarang kita tengok kalau awak pernah buat satu aktiviti, kita tengok faktor yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi tekanan cecair. Pressure tekanan cecair. Cikgu sebut pressure lah, senang sebab P untuk pressure. So faktor yang pertama adalah faktor kedalaman. Okay. Alright. So P kedalaman ni dia macam ni. Kalau awak pernah lah buat kalau kita kat lab cikgu boleh tunjuk. Kita ada botol mineral pun boleh buat. Kita lubangkan satu, ni lubang X. Saya guna X lah kan. You all tak suka ingat X you all. So kita buat A. Okay. A, sini B, sini pun C. C. Okay, kita pun isilah air. Air kita buatlah warna biru kan. Kita buat isilah air. Penuh-penuh ni. Ding 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 ding. Alright. Air. So kalau kita buat aktiviti ni, kita tutup dulu dengan selotip. Lepas tu pada masa yang sama, dengan serentak kita akan cabut selotip tu, kita akan tengok macam mana air itu turun. Okey, awak dah tahu apabila makin bertambah kedalaman, H dia bertambah. Okay, H dia bertambah. Bila H bertambah, pressure akan bertambah. Okay, jadi kita nak tengok macam mana sebenarnya dia punya pancutan air dia tu. Mana yang akan pergi jauh? Mana yang akan pergi jauh kalau kita buka ketiga-tiga lubang ni? Awak rasa mana yang pergi jauh? Siapa beri jawab? A. Okey. Awak kata A pergi jauh sebab tak, ada yang cakap tak. Okey, makin bertambah kedalaman, makin tinggi pressure. So kita nak ukur pressure, kita ukur jarak air. Okey, didapati A ni bila ni dia punya pancutannya jauh. B pula dekat sikit. C pula lagi dekat. Jadi ini bermaksud sebenarnya bila kita buat aktiviti ni, kita ukur jarak, katakanlah kita ukur jarak dari sini pergi sini ni untuk A. Jarak dia lagi jauh sebab dia punya pressure kat sini, pressure dekat A lagi tinggi. Sebab apa? Sebab kita faham bila kedalaman air bertambah, maka pressure juga bertambah. So ini adalah cara awak lukis. Jangan lukis macam pelangi tu. Pelangi kan? Ni A, B, C. You pun lukis. Ni salah lah. Okay? So semakin bertambah kedalaman, maka semakin bertambah pressure. So macam mana dalam aktiviti ni, macam mana nak ukur pressure ni? Kita ukurlah jarak daripada lubang ni ke pancutan dia. Okay, so kita dapati A, jarak pancutannya lebih besar, maka pressure di A is the highest. Okay, itu faktor kedua. Faktor ketiga adalah faktor ketumpatan. Okay, ini cikgu ambil daripada gambar internet. Faktor kedua yang mempengaruhi tekanan cecair adalah ketumpatan. Okay, dia berbalik kepada mana? Kepada formula lah. Pressure is equal to H rho G atau rho G H. So tadi kita dah tengok H, sekarang kita tengok pressure. So pressure. Pressure pula, sorry.
ketumpatan. Okay, ketumpatan. Kalau ikut dalam formula, semakin bertambah ketumpatan, apabila ketumpatan bertambah, maka pressure pun akan bertambah. So sekarang kita ambil botol, kita tebuk pada aras yang sama. Maksudnya dia punya level kita tebuk tu sama. Let's say daripada dasar botol ni kita tebuk 2 cm. Ini pun sama 2 cm. 2 cm. Okey, satu kita letak minyak, satu kita letak air. Satu kita letak minyak, satu lagi kita letak air. Okey, bila kita buat eksperimen ini, sekejap ya. Cikgu nak screenshotkan dia. Grouping dulu. Okey, kita naik atas sikit. Yang ini ke sini. Okey, yang ini. Okey, so kan nampak sikit. Okey, dia mengganggu sedikit ya. So kejap ya, cikgu nak padam ni. Aku nak padam ini. Okey. Senang terang. Okey. Faktor kedua adalah faktor ketumpatan, di mana kita tahu bila ketumpatan bertambah maka pressure pun bertambah. So kita gunakan dua botol yang sama. Okay, dua botol yang sama kita gunakan dan kita sekejap ya. Salah pula dia. Okey, dan kita tebuk pada aras yang sama. Okey, 2 cm daripada dasar botol. Satu kita letak minyak, di mana ketumpatan minyak ialah 800 kgm-3. Manakala ketumpatan air adalah 1000 kgm-3. Okey, so satu botol kita letak minyak, satu botol lagi kita letak air. Jadi apa yang kita lihat bila kita buka lubang ni, kita akan lihat pancutan untuk botol yang berisi air tu lebih jauh. Ini kerana ketumpatan air lebih besar, 1000. Jadi dia punya jarak pancutan tu lebih besar lah daripada minyak. Minyak ketumpatannya hanyalah 800. Jadi dapatlah kita faktor yang kedua yang mempengaruhi pressure adalah ketumpatan. Di mana bila ketumpatan bertambah, maka pressure pun bertambah. Begitulah kisahnya. Okey, untuk bahagian akhir sekali, bagaimana kita nak mengira menggunakan formula yang kita dapat, formula tekanan dalam cecair iaitu P sama dengan rho GH. So kita nak kira, macam mana kita nak kira? Okey, kita tengok satu soalan ni. Berapakah tekanan dikenakan oleh air laut ke atas ikan yang terletak 10 meter? So 10 meter tu sebenarnya adalah daripada dasar laut ke sini. So D-nya ataupun depth ataupun dia punya H-nya sama dengan 10 meter. Diberi ketumpatan ini, ketumpatan air laut ialah 1.05 10 kuasa 5 Pascal. So apa maklumat yang kita ada? Kita ada H. H sama dengan 10 meter. Lepas tu kita ada rho ketumpatan 1.05 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okay. So bila kita tulis, kita tak payahlah tulis M ni. Okey. Sebab cikgu nak keluarkan kalkulator cikgu kejap. Okey, kat sini lagi senang. Okey. So, lepas tu apa lagi? Lepas tu kita, okey G. Untuk kamu, G-nya kita bagi, G kat sini kita bagi 10 lah. Kita guna 10 Kita guna 10. Okey, so berapa nilai pressure? So pressure P sama dengan 1.05 darab 10 kuasa 5. Okey, ini. Okey, lepas tu darab dengan G. G berapa G? G 10. Kita ambil 10. H berapa H? H pun 10. Okey. H pun 10. Tulis ni. Okey. Jadi kita tekanlah kalkulator. Mari kita tekan kalkulator. Kita buat kurungan dulu. Cara dia buat kurungan dulu.
1.05. Okey. 10 kuasa negatif. Tak ada negatif. 10 kuasa 5 tutup kurungan darab 10 darab 10. Dapat berapa tu? Besarnya nombor dia. Okay, kita tulislah nombor dia. Walaupun besar kena tulis juga. Okay, kita tulis ya nombor dia. P sama dengan, ni sama sini, ni tak ada P sama dengan 105 kosong 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 kosong. Panjang. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So nak nampak kita ni bijak seperti nampak sangat budak fiziknya. Jadi kita tukar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tukar jadi bentuk piawai. P sama dengan 1.05 darab 10 kuasa 7 Pascal. Okey, faham ke hidup? Faham ke hidup? Faham. Bagus. Senang kan? Jadi cikgu buat kesimpulan hari. Kesimpulan kita pada hari ini ialah pastikan, doodle sekejap. Apa kesimpulan kita hari ini? Kita belajar tentang tekanan cecair. Tapi cikgu suka sebut pressure lah. Kita buat orang putih sebab P for pressure. Tekanan cecair iaitu kita tahu formulanya ialah rho G H. Iaitu rho itu adalah ketumpatan. Okey. G itu adalah pecutan graviti. Okey. H itu adalah kedalaman. Bahasa short form. Dan kena ingat apa? Kena ingat kedalaman ini kita ambil daripada apa? Daripada permukaan cecair. Daripada permukaan cecair. Okey, kemudian kita juga belajar faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi tekanan iaitu faktor yang pertama adalah faktor ketumpatan dan faktor yang kedua adalah faktor kedalaman. Itu adalah dua faktor yang mempengaruhi pressure cecair. Okey, di mana bila pressure bertambah bila ketumpatan bertambah, pressure pun akan bertambah. Apabila kedalaman bertambah, pressure pun bertambah. Okey, so nak tahu senang je, ingat je formula ini. Semuanya darab. Bila semua darab, maksud semuanya berkadar langsung. Bila pressure bertambah, bila ketumpatan bertambah, pressure bertambah.